sampai 3 bulan selepas pilihan raya dan kerajaan Perikatan Nasional dan tidak lagi berada di anjung kuasa, SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, sudah pun mula dapat memecahkan urutan ataupun money trail. Dan saya dipahamkan bahawa sekitar ada 10 kontraktor yang katanya mendapat pelbagai projek semasa pimpinan terdahulu, di mana adanya elemen-elemen yang meragui. Jadi dalam keadaan begini sekarang tak boleh nak cakap sama bagi itu sedekah dan sebagainya. Tak boleh. Kalau korupsi, tetap korupsi. Bagaimanapun saya tengoklah bila sejak Suruhanjaya Pencegah Rasuah membekukan akaun Parti Pribumi Bersatu, saudara, saya lihat kenyataan daripada pimpinan tertinggi MPT-nya Razali Idris. Dia kata bahawa akaun itu hanya di pusat, bagi kawasan dia, bagi negeri Pahang tak ada katanya, tidak dibekukan. Tak apalah, terpulanglah, artinya apakah mereka tuntas dan tidak ada elemen-elemen korupsi, tak ada masalah, saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni saya melihat laporan daripada media sosial Cinca. Dia menulis, saya pun terkejut kerana beberapa pemimpin kanan daripada Parti Pribumi Bersatu telah pun dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk diambil keterangan bagi membantu siasatan berhubung pembekuan 2 akaun milik parti tersebut. Ini kata media Cinca pada tarikh semalamlah 2 bulan saudara. Jadi sumber dalaman daripada MPT-nya paling baru, pemimpin parti itu dipanggil adalah kemarin. Sepatutnya ada mesyuarat biru semalam sepatutnya, tapi ditangguhkan kerana ada pimpinan dalam Parti Bersatu sudah pun dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Kita katakan jangan ada penginayaan, siasat-siasatlah teruskan. Ya sekarang, sebab itu saya agak bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila pimpinan Bersatu tuduh macam-macam, sebab dia kata pemimpin Parti Pribumi Bersatu seharusnya mestilah memberi penjelasan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah mengenai kedudukan kewangan parti itu yang dikatakan mempunyai lebih 300 juta dalam akaun parti dalam masa singkat. Demikian kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tidak mahu mempengaruhi SPRM, tetapi dia kata ini jelas. Cuma saya tadi terfikir, sekarang ni orang tak main ribu-ribu dah sekarang. Orang tak main ratus-ratus ribu. Benar pun macam parti PBM ni, Parti Pribumi Bersatu ni, dalam tempoh 6 tahun boleh ada, kalau ada derma sampai 300 juta tu, kita pun heran. UMNO terkial saudara sekarang. Nak dapat kutipan daripada yuran ahli pun tak sebanyak itu. Kita tak tahulah keadaannya. Jadi menurut Datuk Seri, sekiranya mereka benar-benar bersih seperti yang diceritakan oleh pemimpin tersebut, maka perlu jelaslah kepada badan penyiasat mengapa dan pada masa singkat mereka mampu mengumpul wang sebegitu banyak dan dari sumber mana. Itu yang perlu dijelaskan kepada SPRM, sumber dari mana. Jadi menurut Datuk Seri Ibrahim, kerajaan perpaduan pimpinannya mengulangi pendirian, tidak mencampuri siasatan yang dijalankan oleh sama ada pihak Polis Raja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia terhadap mana-mana parti politik. Jadi adalah tidak bertanggungjawab, katanya, tokoh-tokoh politik pembangkang yang sedang disiasat membuat tomahan kononnya adanya campur tangan daripada kerajaan. Ini penjelasan daripada yang bawa Perdana Menteri. Katanya ketika menjalankan tugas sebagai Menteri Kewangan, memang beliau menyatakan bahawa terdapat projek-projek yang melibatkan perbelanjaan yang terlalu tinggi. Dalam projek Jana Wibawa misalnya, dan Tebatan Banjir, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan ia melibatkan kos yang terlalu tinggi. Jadi dalam keadaan begini, baginya terpulanglah pada SPRM. Jadi saya tengok juga dalam rakan dalam Perikatan Nasional, itu daripada pimpinan PAS, dia kata pembekuan beberapa akaun milik Parti Pribumi Bersatu Malaysia oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia tidak menjejaskan PAS sebagai rakan gabungan parti itu. Tak ada masalah lah, cuma jangan bising, itu saja. Jangan kita petikaikan. Sebab saya nak bagi tahu, UMNO juga dulu dia punya akaun partinya juga telah dibekukan agak lama. Jadi apabila semalam saya tengok dalam tular dalam media sosial, Presiden PBM Tan Sri Muhyiddin mengatakan janganlah dibekukan sebab nak bayar gaji dan sebagainya.
UMNO juga mengalami yang sama. Saudara jangan begitu. Saya gunakanlah bahasa yang baik, saudara. Saudara Muhammad Nasir kena bersatu bukan main lagi. Itu keadaannya, saudara. Saya tengok dalam ini banyak berbalah sama-sama kita. Elakkan perbalahan, saudara. Ini hari Jumaat, saudara, kita baru menunaikan solat Jumaat. Saudara, tapi saya melihat bahawa bagaimana bersatu mohon agar dibatalkan pembekuan akaun mereka. Bagi saya tak sepatutnya. Memang dulu pun waktu UMNO kena beku, kita dah minta. Tapi waktu itu siapa yang jadi kerajaan, siapa yang jadi Perdana Menteri, dia buat tak tahu je. Betul kata sekarang ni bila dah kena diri sendiri, mulalah tekan sana tekan sini. Saya tak mau lebih tu. Cuma yang saya lihat kenyataan Datuk Lokman Nur Adam, ini agak menggemparkan saya. Kenyataan dia bila dia kata SPRM telah berjaya mendapat pengakuan lebih daripada 10 kontraktor yang membayar lebih 300 juta kepada parti-parti politik. Ya, katanya SPRM juga katanya telah berjaya mengesan dan mengambil kenyataan daripada separuh daripada 90 individu yang dikenal pasti dalam video yang tular katanya. Jadi ada pengakuan, kata Lokman Adam, pengakuan daripada kontraktor-kontraktor. Ada money trail yang masuk akaun dari kontraktor kepada parti-parti politik tersebut dan juga pemimpin tertentu. Ini keadaannya, saudara, yang saya agak terperanjat. Ada kenyataan daripada pembayar, ada kenyataan penerima-penerima, ada dokumen yang ditandatangani oleh penerima dan ada bukti video. Jadi dalam keadaan begini, kata Lokman Adam, dia kata, buatlah kesimpulan sendiri. Jika SPRM berjaya kaitkan secara langsung wang rasuah yang dibayar oleh kontraktor dengan wang yang dibayar untuk merasuah pengundi ketika pilihan raya umum. Jadi keadaan gini, saudara, kita harus berlapang dada, kita tunggu keputusannya. Saya tengok begitu. Sebab saya melihat macam mana SPRM, ketua pengarahnya menyatakan telah pun mengenal pasti. Adalah blogger-blogger lain yang mempertikaikan. Katanya bahawa SPRM telah pun mengenal pasti 90 mereka yang menerima suapan waktu pilihan raya dulu. Dan ini bagi saya lah, saya lihat seharusnya disiasat secara tuntas dan kita tak boleh hearsay saja. Cuma yang kekhawatiran saya, kesan daripada berterusannya usaha-usaha yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah dan yang diminta oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka sebagaimana yang saya katakan, saya mengulangi, ada usaha sebagaimana yang ditulis oleh sahabat saya, Saudara Bakhtiar Omar dari laman MyTV online. Dia kata besar kemungkinan ada pihak sedang mengatur langkah Sheraton 2.0, kerana ini berikutan daripada ketakutan yang membelenggu diri mereka bahawa mereka akan disiasat oleh pihak berkuasa. Jadi dalam keadaan itu, untuk mengelakkan benda ini mereka alami, maka perlu segera dijatuhkan kerajaan yang ada hari ini. Dia tidak sebutlah saya siapa, tapi saya tengoklah ada kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh MyTV online. Cuma saya kata, boleh percaya ke? Itu keadaannya. Apakah kenyataan itu benar? Tapi saya tak mau hearsay. Sebab ini saya lontarkan pandangan pada anda. Saya yakin bahawa di kalangan pimpinan yang masih lagi mau berada di anjung kuasa, nama menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kementerian yang ada sekarang ni, menteri-menteri yang ada sekarang ni, semata-mata kerana mereka sudah dibelenggu oleh ketakutan. Malam dah tidur tak lena dah, berada. Tidur malam dah tak lena, saya cakap. Saya malam ni tak nak cakap keras lah, kita cakap lembut-lembut sebab hari Jumaat, saudara. Sebab saya melihat bahawa dapatan saya juga banyak, ramai lagi yang akan memakai baju-baju warna ungu ataupun warna oranye. Tunggulah. Ada orang beritahu kat saya pun tak boleh nak nyatakan sejauh mana benar tak benar. Kita tunggu kenyataan daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Tapi kalau Tan Sri Azhar Baki sudah pun membuat kenyataan, akaun sudah dibekukan, mestilah ada kes. Kalau tidak, takkanlah Suruhanjaya Pencegah Rasuah boleh membuat tindakan sedemikian. Sesuatu tindakan yang dilakukan juga ini berlandaskan pada undang-undang. Sebab itu sekarang ini suasananya politik kita tiba-tiba bergolak balik. Tambahan pula dalam parti UMNO itu sendiri, kesan daripada pemecatan, kesan daripada pergantungan. Adalah yang tak puas hati dan mahu mengambil kesempatan, mungkin laku melompat-melompat. Mungkin walaupun adanya akta anti lompat. Ini keadaannya, saudara.
Jadi sebab itu saya nak berpesan pada teman-teman yang mula menghadiri mesyuarat peringkat cawangan. Saya juga mendapat tahu saya kali ini, saya dipahamkan, ini khususnya UMNO, ramai ketua-ketua bahagian dan ketua-ketua sayap, sama ada pemuda, puteri, wanita, yang bakal dicabar oleh pimpinan akar umbi kerana mereka benci kepada ketua-ketua bahagian yang menggelapkan peruntukan sewaktu pilihan raya umum yang ke-15 dahulu. Ada ketua-ketua bahagian katanya tidak menyalurkan sepenuhnya peruntukan yang diperolehi untuk warga atau jentera parti. Malah ada punya peruntukan tersebut disimpan untuk digunakan musim pertandingan kali ini. Dan saya nak menjelaskan kepada anda, Tan Sri Syarif Samad selaku pengurusi pemilihan parti kali ini telah pun mengingatkan bahawa beliau telah pun menyediakan ramai pemerhati-pemerhati yang akan bertindak jika mereka menyalahi peraturan-peraturan parti. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, antaranya apabila Setiausaha Agung Veteran UMNO Malaysia Datuk Mustafa Yaakob dilantik sebagai Setiausaha, dan veteran UMNO kali ini akan menyelaras, mereka akan menyelia, jadi mereka tak boleh lepas tentang politik wang ini. Mana-mana, sebab itu dia kata mana-mana ketua bahagian sebelum pemilihan diadakan, sebelum pengundian diadakan, tak boleh berucap secara perasmian, berkelompok, tak boleh. Kita nak supaya kali ini diadakan pemilihan sebersih mungkin, nak mengelakkan tidak ada lagi elemen politik wang, tak mau lagi UMNO dilihat jelek lah saudara, cukup-cukup lah, pembersihan sedang dilakukan. Sebab itu saya tengok memang ramai juga teman-teman yang mula menawarkan diri untuk bertanding pelbagai jawatan. Artinya UMNO masih ada lagi harapan, masih ada lagi keyakinan pada warganya. Sebab tu orang nak kata apa pun katalah, tapi saya lihat masih ada lagi. Cuma bila saya dengar tiba-tiba saja, janganlah kehadiran kita itu nanti merosakkan imej. Sebab saya tengok tiba-tiba adanya gerakan untuk meminta Tan Sri Syarilat Jalil untuk bertanding jawatan ketua wanita. Saya kata dalam keadaan begini, saya tak bersetuju lah itu saja. Sebab kes itu masih belum selesai. Fikiran minda rakyat masih lagi tertanam dengan isu lembu yang dibawa oleh Rafizi Ramli dulu. Jangan lupa saudara. Jadi saya harap pada Pekat Jad, sabar-sabarlah. Memang boleh masuk aktif dalam politik, tetapi nak pegang jawatan nanti tak sesuai. Pekat Jad pun dah selesai. Tan Sri dah pun meletak jawatan, bunuh diri. Biarlah. Kalau rasa tak setuju dengan Datuk Noraini, cari orang lain, bukan Pekat Jad. Ini saya melihat. Dan saya juga mendengar macam-macam lah saudara. Ramai begitu juga Puteri UMNO. Ketua Puteri UMNO kabarnya terdapat 3 nama. 3 nama yang disebut-sebut bakal bertanding untuk merebut jawatan yang bakal dikosongkan oleh Datuk Zaidah Zarif. Besar kemungkinan Datuk Zaidah Zarif akan bertanding jawatan dalam pergerakan wanita. Tapi tidaklah terus jadi ketua wanita pun tak tahulah. Antara yang berminat merebut jawatan ialah Dr. Maslihah Harun. Itu Datuk Qadiriah Abu Zahar dan Nurul Amal Muhammad Fauzi. Saudara, ketiga-tiga memegang jawatan penting dalam sayap puteri. Mana Nurul Amal adalah naib ketua puteri Nurul Amal, manakala Qaidirah juga dikenali sebagai Dira adalah ahli Majlis Tinggi UMNO dan ahli Dewan Undangan Negeri RIM serta timbalan speaker Dewan Negeri Melaka. Maslihah pula adalah esko pergerakan Puteri UMNO. Dalam perkembangan berkaitan, tiba-tiba kabarnya Datuk Seri Tengku Zafrul juga telah pun mengesahkan dia menawarkan diri untuk bertanding jawatan ahli Majlis Tinggi. Cuma saya mengatakan kena ikutlah syarat-syaratnya, apakah Tengku Zafrul layak untuk bertanding Majlis Tinggi, kerana dalam perlembagaan UMNO antaranya syarat-syarat nak jadi ahli Majlis Tinggi mesti memegang jawatan di peringkat bahagian selama 3 tahun. Ini kena lihat. Jangan pula masuk bertanding, menang tapi dibatalkan. Memanglah Tengku Zafrul ini orang sukalah. Maklum sajalah mantan Menteri Kewangan. Dalam kedudukan begini semua orang suka bertanding. Bila bertanding, tetapi kena ingat, kena lihat apakah ini memenuhi kriteria-kriteria yang diizinkan oleh parti, mereka boleh bertanding atau tidak. Soal kalau dilantik sebagai ahli Majlis Tinggi tak ada masalah, pelantikan itu oleh Majlis Tinggi. Tetapi kalau dia bertanding untuk jawatan dalam Majlis Tinggi, dia mesti
Kalau tak silap saya dalam perlembagaan mengatakan mesti 3 tahun menjadi ahli jawatankuasa bahagian. Jadi bahagian mana pula dia berada? Kabarnya sekejap ahli jawatan bahagian di Kuala Selangor, kata di Shah Alam dan di pelbagai tempat. Begitu juga saya tengok apabila saya nampak ada kenyataan Ketua Perangan Saudara Hisham Jalil, kabarnya menawarkan diri juga bertanding Ketua Pemuda. Saya kata kenapa hati tu? Apakah beliau ada memegang jawatan sebagai jawatankuasa UMNO bahagian? Ini UMNO ni ada perlembagaannya saudara. Malahan sekarang ini bila kita bercakap soal-soal parti, saya nak jelas pada anda, pada teman-teman, besok dah memang pasti akan ada cawangan-cawangan bersidang. Kali ini daripada cawangan lah yang akan menamakan pucuk pimpinan parti, sama ada peringkat bahagian maupun majlis tinggi maupun untuk jawatan naik presiden. Ramai ni saudara yang akan bertanding naik presiden ni. Saya dipahamkan, kemarin tu saya dah bagi tahu, untuk 3 jawatan ini saya nampak, bagi saya lah secara peribadinya saya lihat yang lebih berpeluang, sebab yang akan bertanding Datuk Khalid Nordin, Zamri Kadir, Datuk Azalina Osman, Datuk Johari Abdul Ghani, Datuk Ashraf Wajidi, Datuk Hasni Muhammad mantan Menteri Besar, Bung Mokhtar, Datuk Sri Ismail Sabri dan Datuk Mahathir Khalid. Tapi saya lihat, terus terang saya katakan, dapatan saya berjumpa bertanya ke kawan apa semua, yang lebih menyerlah Datuk Azalina Osman, Datuk Johari Abdul Ghani, Ketua Pengurusi Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan, dan juga Datuk Muhammad Khalid Nordin. Itu yang saya dapat. Sejauh mana dia benar-benar mendapat keyakinan untuk menang. Sebab kali ini saudara, dia serentak. Dalam tempoh 2 bulan ini, tak ada can lagi lah nak turun ke bahagian-bahagian, sebab tak boleh dah. Cawangan menamakan 10 nama yang ada disebut tadi, dan bahagian akan memutuskan dan akan dipantau oleh jawatankuasa pemilih. Pada teman-teman semua, selamat menawarkan diri dan selamat menjalankan amanah anda sebagai warga UMNO. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.